Saya, Muhammad Hasib Muhammad Zawi, akan bercakap dalam ucapan awam yang bertajuk Air Untuk Semua. Berdirinya pokok kerana tiang batangnya, berdirinya bangunan kerana tiangnya. Tetapi berdirinya saya di sini untuk mengurang mengenai betapa pentingnya air untuk semua. Definisi terbaik bagi air adalah ianya merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Ia merupakan sumber penting dalam kehidupan manusia sejagat. Ianya merupakan serangkaian kimia terhasil dari cantuman dua unsur iaitu hidrogen dan oksigen. Pada keadaan biasa, dalam suhu bilik, kebiasaannya air adalah dalam bentuk cair dan meliputi 70% daripada permukaan bumi. Air diperlukan oleh setiap benda yang nyawa di bumi untuk meneruskan kehidupan. Air juga boleh digambarkan secara umum sebagai cair jenis yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Selain daripada sumbangan air kepada perkembangan ilmu sains, air itu sendiri secara tidak langsung menjadi penyebab kepada pengembangan istilah-istilah kepada kehidupan manusia. Berlaku perubahan makna secara tersirat bila digunakan sebagai perumpamaan, ayat kiasan atau peribahasa. Air dan mata bila digabungkan menjadi air mata, iaitu satu jenis yang keluar dari dua kelompok mata. Manakala mata air pula memberikan dua makna yang jauh berbeza atas kasih atau air yang keluar dari muka bumi. Perkataan air mempunyai pengaruh yang kuat dalam pembentukan perkataan baru dalam masyarakat Melayu. Perkataan sungai, laut, samudera, selat, terusan, pulau, kolam, tasik, telaga, perigi, pancuran, olah, jeram, air terjun, payah, alur dan lopak kesemuanya berkaitan dengan tempat yang berair. Untuk bergerak di atas atau di dalamnya, kita ada kapal laut, kapal layar, sampan, perahu, bot dan juga kapal selam dan sebagainya. Istilah bagi pengangkutan ini tidak wujud sekali tiada air. Sekiranya projek tenaga hidro ini dihasilkan daripada pergerakan air, topangan yang kukuh akan dibina di hulu sungai bagi menampung air. Sekiranya kita dahaga, kita memerlukan air untuk diminum. Badan yang kotor perlu mandi membersihkan diri dengan air menggunakan pili atau pacu yang terdapat di bilik air. Kewujudan air menerbitkan perkataan ini dalam kehidupan manusia secara langsung atau tidak langsung. Musim kemarau menandakan musim yang kering yang tiada sumber air. Mungkin air perlu ditadah terlebih awal sekiranya pengumuman ketiadaan air dibuat oleh pihak yang berkaitan. Musim hujan pula adalah musim terkejut. Hujan yang turun adalah terdiri daripada jutaan maknik-maknik air yang jatuh daripada awan di atas langit selepas proses penguapan berlaku di daratan dan juga lautan. Sekiranya rumah sudah lama dan usang, kebocoran dan ketirasan mungkin akan berlaku. Air akan membasahi lantai kediaman. Bahkan kemungkinan banjir besar atau bahkan terjadi yang akan menenggelamkan sebahagian kawasan yang rendah. Biasanya di setengah kawasan berlaku kabut atau kabut yang menyukarkan pemandangan. Tetapi ada beberapa negara seperti Peru mempunyai cara untuk menangkap kabut ini sebagai sumber minuman mereka. Setiap waktu pagi, kadang-kadang kita boleh melihat embun yang terdapat atas daunan hijau sekeliling rumah. Manakala selepas hujan gerimis, pelangi secara semula jadi dihasilkan hasil daripada tapisan cahaya oleh molekul air di dalam udara. Pelangi dari jauh kelihatan seperti jabatan warna yang tiada pengubian dalam pangkalnya. Di setengah kawasan, air hujan yang turun menjadi bola ais atau salji, terutama di kawasan kutub utara dan kutub selatan. Air laut akan pasang dan surut mengikut waktu tertentu dan ianya boleh diramalkan aktiviti memancing, membubu atau menjala juga dapat dilihat sekiranya terdapat ikan di dalam air. Aktiviti menyelam juga boleh dilakukan untuk melihat batu karang yang cantik di dasar laut. Selain daripada yang dinyatakan sebelum ini, banyak lagi permainan yang boleh dikaitkan dengan air. Ais adalah air yang dibekukan di bawah paras yang tertentu. Air juga banyak digunakan sebagai binalan dan peribahasa di kalangan masyarakat. Antaranya ialah ada air, ada ikan. Air besar betul bersibak. Air di daun keladi. Air jenis ikan yang jinak. Air pun ada pasang surutnya. Air susu dibalas tua. Air tenang menghangatkan. Bagai garam jatuh ke air. Sambil menyala sambil minum air. Orang dahaga diberikan air dan banyak lagi yang digunakan. Ianya memberikan bahasa pertuturan dan penulisan menjadi lebih santun, sopan dan berlapis. Air walaupun tidak boleh dipegang seperti benda yang lain,
Ianya boleh diambil ukurannya. Antara ukuran yang biasa diambil adalah isi padu. Ukuran seperti mililiter dan liter adalah ukuran apabila yang digunakan ketika mengangkat sebarang objek dalam bentuk cecair. Selain daripada itu, ukuran seperti galen juga apabila digunakan. Natijahnya, tanpa berkaitan, air sangat penting dari sudut penciptaan perkataan kepada pertuturan, percakapan, perbualan, penceritaan dan juga pelbagai bentuk penulisan dalam tamadun manusia. Apa bahasa sekalipun yang digunakan di dunia ini, di mana saja bumi tidak, di mana saja langit dijunjung, perkataan air itu sendiri menyumbang kepada banyak istilah lain yang membantu manusia mengenal nama benda seperti sungai, laut, kapal dan sebagainya, serta memudahkan komunikasi di antara satu sama lain. Istilah yang biasa digunakan dalam kehidupan seharian manusia seperti minum, mandi dan kemudian tidak akan bermakna sekiranya air tidak wujud lagi dalam dunia fizikal ini. Kewujudan air yang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta adalah suatu kejadian yang amat ajaib dan air adalah di antara kejadian penting memberikan ruang pembinaan istilah atau perkataan yang amat besar dalam kajian etimologi. Solusinya, air adalah semua kehidupan. Sekian, terima kasih.